Wabarakatuh, salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak sekali lagi dalam ruang lanjutan lokal di XM Malaysia untuk kali kedua hari ini, dan kita akan bersama saya selama 1 jam dalam sesi analisa pasaran, insyaAllah dari jam 7 sehingga jam 8 sebentar lagi. Okey, jadi sebelum kita mula saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam, Mami. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah lebih daripada 20 tahun. Kita lihat kepada apa yang sedang berlaku dalam pasaran semasa. Jadi secara besarnya sentimen adalah lebih positif hari ini selepas kejatuhan pasaran. Kejap saya refresh ni dulu. Okey. Selepas kejatuhan pasaran pada Jumaat lepas, selepas kebimbangan mengenai varian baru untuk COVID-19 dan membimbangkan pasaran pada minggu lepas, sebenarnya tak ada, dia bukannya dah habis cerita pasal varian baru tu, but we do see bounces dalam pasaran untuk semasa. Persoalannya adakah bounce berkenaan bertukar trend dan jatuh ke bawah, ataupun kita dah ada pergerakan kembali mengukuh di pasaran saham. Dan juga untuk yen pair, kita lihat dekat chart sebentar lagi. Waalaikumsalam, Kimi. Dalam kalender untuk malam ni agak senyap, sesi US agak senyap. Kita ada few things, kita ada untuk Kanada punya data, kita ada some US punya data untuk Dallas, untuk untuk indeks perniagaan pembuatan. Itu salah satu daripada yang diguna pakai untuk mengkaji keadaan ekonomi. Dan tengah malam nanti tu kita akan ada Christine Lagarde dari ECB, kita ada Bank of England punya Governor Macklem dijadualkan akan berucap pada tengah malam nanti. Tapi trading ni kita tahu apa jadi. Trade kepada teknik anda, tahu mana masuk, tahu kat mana silap, tahu kat mana kita punya target. Jadi nak bimbang pukul 3 pagi, pukul 2 pagi tu payah. Jadi apa dia dalam kalender agak senyap, tak ada banyak dalam kalender. Minggu ni kita akan ada NFP. Saya tengah tunggu some data, kita akan bincangkan NFP pada hari Rabu nanti. Rabu atau Khamis? Rabu. Rabu tersilap saya. Okey. Jadi daripada sudut chart tak ada banyak perubahan seperti yang kita jangkakan. Kita sedang melihat kepada bounces daripada semasa. Pian, Waalaikumsalam. Daripada level yang kita box dia, daripada this 100% punya range. So we do see that bounce sekarang ni. Kenapa ni tak nak? Kejap saya dah tahu kenapa, macam mana nak buat dia. Kejap Control alternate delete. Kejap Okey, saya kena buang Epic Pen tu, entas dia dan restart balik. Okey. Dia tak boleh menulis jadinya. Alhamdulillah, Ami. Okey. Okey, jadi kita ada bounce daripada area yang kita jangkakan. Tapi sekarang ni, a bit of changes. Instead of kita melihat shallow dua dekat sini, dua yang biru dekat sini, saya extendkan sedikit. Sebabnya kalau kita lihat kepada struktur semasa ni di H4, pergerakan semasa ni sedang membetulkan struktur ini. Kita nampak untuk dia punya momentum di RSI ni breakout. Jadi kita jangkakan bahawa instead of dia buat 1, 2 dan 3 sahaja, kita akan lihat further weakness untuk US 500, untuk indices secara besarnya. Wassalam, Sufi. So saya jangkakan there will be a bit more
jatuh lagi sebelum kita menemui bounce ya, sebelum kita menemui support ya, untuk US 500 ya. Selain daripada tu, jangkaan kita akan ada 7 swing lah instead of 3 seperti biasa. Ini juga disokong oleh apa yang kita nampak untuk lain-lain yen pair. Contohnya kita ada untuk Euro JPY yang juga dijangka akan buat pergerakan lekuk dia, jumlah lekuk dia dijangka akan ada lagi extension. Instead of dia habis di sini, kita akan ada lagi ya. So ini bermakna untuk lain-lain indices juga kita jangkakan yang sama, a bit more downside ya. Benda yang sama kalau kita lihat kat AUD JPY. Okey. Ini mungkin akan buat double. Masa ni saya tandakan macam ni dulu, but saya mungkin akan tukarkan ini kepada 1, 2 dan 3. Depend kepada bounce malam ni. Kalau bounce dia high sikit, then kita akan buat yang macam ni ya. Tapi apa pun tak kisah dia bounce macam ni ke, dia apa ke, untuk AUD JPY ni, okey, kita menghampiri kita dah masuk dalam kawasan equilibrium, tak kisah Bagi saya itu adalah satu kawasan untuk saya cari peluang untuk nak long. Itu adalah untuk AUD JPY Kita dah ada 3 wave move. Okey, we might see ini dan further weakness 3 wave lagi Tak kisah, ini adalah sama dengan apa yang kita lihat kepada AUD US dollar juga yang menghampiri kawasan support yang menghampiri kawasan support di sini. Ini adalah area 618764 Okey. Ini adalah area 61876 menghampiri kawasan support Jadi ini saya jangkakan there will be some bounce daripada sekitar kawasan sini Jadi ini membolehkan untuk AUD JPY melakukan pergerakan ke atas Depend kepada apa bentuk yang X ni nanti. Sekiranya X tu adalah lebih sharp, okey, kalau ini berlaku, indices boleh ke atas. Kalau dia buat 1, 2 dan 3 dalam WX dan Y lebih sideways, then kita akan ada kita akan ada indeks yang membuat lebih jauh lagi ke bawah. Depend kepada apa yang berlaku dekat X ni nanti. So setakat ini kita sedang pergerakan menghampiri satu kawasan support lah. Itu basic apa idea yang saya cuba sampaikan. Jadi kita menghampiri kawasan support untuk AUD US dollar. So kalau dia ke atas sikit break B ni, saya tengok dulu ini dah break ke tak? Kalau ini break, okey, dan ini break, jadi kita akan jadikan ini sebagai flat. A, B dan C ini sebagai flat. Okey, saya tak suka nak tanda flat. Tapi ini macam mana pun ini wave 3. Faham kan? Saya tak suka tandakan flat. Tapi macam mana pun ini adalah some sort of wave 3. So sama ada ini A ataupun sini A, sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu A dan ini B. Either one, tak kisah. But apa pun anda belum long dia, masih ada satu lagi ke bawah. Tak ada apa-apa dekat situ. Bukan masanya untuk anda nak long AUD AUD US dollar. Bukan masanya. Belum masanya. Kalau nak long juga, you can trade yang sama, idea yang sama, but structure yang dijangka lebih agresif adalah untuk AUD JPY ni. So instead of AUD US dollar, you can look for opportunities, cari peluang dekat AUD JPY ni. Okey,
Instead, dollar nothing kecuali anda seorang position trader. Kalau anda position trade, you can look at dollar. Tapi kalau anda seorang swing trader yang pegang position paling lama pun 2 minggu dah getar kan. Satu hari pun duk tengok chart 5-6 kali. US dollar bukan pair yang anda nak trade pada waktu ini. Kalau berdasarkan structure. Kalau teknik anda berkata entry. Tapi berdasarkan structure, US dollar bukannya satu pair yang anda nak trade sekarang. Secara besarnya, kita berada dalam kawasan support. Ini adalah untuk Ini adalah untuk euro US dollar yang melakukan flat. Ini melangkaui 1618. Itu satu kes. Tapi kita tahu untuk flat dia boleh jauh lagi. Maksudnya dia boleh buat ke bawah. Selagi dia atas daripada 2 ni, itu adalah flat. Okey? Itu adalah untuk euro US dollar. Pada masa yang sama, kita ada untuk GBP US dollar yang menghampiri kawasan support. Belum lagi sampai. Ini adalah untuk GBP US dollar. That support more strength untuk US dollar. There will be pergerakan ini dan kita akan ada 1, 2, 3, 4 dan 5. So, belum masanya. Kalau anda nak long, anda nak short, kalau nak masuk untuk dollar pair, mungkin 2-3 hari ataupun 1 minggu ni anda akan nampak kelemahan dolar a bit. Kelemahan dolar a bit dekat hourly. But pergerakan dia adalah dalam bentuk dalam bentuk korektif. Jadi jaga-jaga sikit. Kalau kita lihat pergerakan sini, structure ini, di sini, structure ini, kalau anda tengok di hourly, di 1 hour, structure ini adalah pergerakan motif tau. Ini semua motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita jangkakan akan ada lagi, sama ada 1 lagi, 10 dan 11. Ini motif. Semasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu nombor motif tau. Jaga-jaga sikit. Maksudnya, dia masih ada lagi ke bawah. Masih ada lagi ke bawah. Belum masanya untuk GU. Bagi saya, kalau trade nak short, anda sepatutnya short GU daripada kawasan sini. Bukan tengah-tengah sini nak short dia. Not something yang anda nak. So, anda tahu dia akan pergi kawasan support. Dia memang masih short, Hami. Tetapi daripada sudut structure, kalau kita cakap mengenai structure, basic dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini boleh jadi kalau ada extension 5, 9, 13, tambah 4, tambah 4. Jumlah lekuk dia. Jumlah lekuk tu anda boleh kira daripada RSI ni. Kalau cerita pasal jumlah lekuk lah. So sekarang ni kita ada wave ke-9. Okey. Kalau ada 9, next number dia adalah 13. Okey, kalau dia jatuh lagi, kita akan ada, maksudnya 9, 10, 11, 12 dan 13. Itu maksud dia. Jumlah lekuk dia. Okey, jadi apa pun kita jangkakan akan ada satu lagi correction. Yes, inverse. Selepas GU tu habis, baru kita ada nampak US dollar negatif. Kunci dia adalah kepada pergerakan US dollar JPY. Because kita tahu ini berada dalam kawasan resistant. Itu yang jadi dia. Kalau ini break ke bawah, then kita akan ada trend dalam pasaran. Masa ni masih pergerakan korektif. Selagi kita nampak ini berlaku, selagi price masih dalam blue box, selagi itulah
macam ni. Okey. Balik kepada apa yang kita nampak dekat indeks ya. So secara besarnya di indeks, ini adalah gambaran besar kita, tak ada perubahan daripada bigger outlook di mana kita masih melihat kepada masih ada kekuatan US dollar, masih ada berlaku retracement dekat yen pair dan juga indeks. Tiga ni masih berlaku. Indeks sedang retrace, yen pair sedang menurun, dolar yes, kita belum nampak sebarang pembalikan. Kesemua pergerakan ini adalah retracement. Tu yang anda nampak market macam ni. Bila kita akan nampak trend? DH4, trend dia adalah kita akan menunggu pergerakan korektif DH1 habis untuk trade DH4. Okey? Depending kepada struktur mana yang kita nampak. Sekiranya kita melihat kepada trend di H1, saya lebih kepada short term swing dan juga swing trade. Bagi mereka yang intraday, sekiranya dolar menghampiri kawasan resistance, menghampiri kawasan support dan bounce dan mengukuh balik, anda boleh cari peluang untuk dolar pair untuk nak long dollar, maksudnya short dollar pair. Untuk shorter term untuk intraday, sama juga dengan yen pair, as long as anda tak pergi short index. Okay, but underlying trend dia di hourly, di H1, di H4 adalah uptrend. Itu berdasarkan wave count dia. Contohnya seperti AUD JPY di sini, kita ada pergerakan ini yang break higher high. Okey, yang ini break higher high. Pergerakan di sini, ini adalah satu break higher high. Saya tak kisah shadow ke apa ke, saya tak pakai shadow, saya tak pakai body ke, saya pakai bacat. Untuk habiskan, orang kata shadow break ke, body break ke, asalkan price break. Itu saja bagi saya. Itu dalam sistem saya. Kalau dalam sistem anda kata body break, kena body break, itu tak breakout bagi anda, itu tak breakout. Tapi dalam sistem saya, dia break je, saya kira. Tak kisah body ke, shadow ke, saya tak pakai pun. Saya pakai bacat. Okay, price kena close ke apa ke, saya tak tahu. Tu dalam sistem ni lah. Okay, so apa pun, ini ada higher high. Kita ada penerusan sekuen ataupun penerusan siri pergerakan daripada belakang. 1, 2, 3, 4 dan kita katakan di sini akan melakukan satu lagi extension. Pergerakan di sini. Okay, but kena faham pergerakan di sini, apa dalam asas elite wave yang tak boleh langgar, Sufi? Apa asas dia? Hami, Pian, apa asas yang tak boleh langgar di sini? Yang wave ini. Ingat, dalam satu struktur, di sini, kejap, ini adalah untuk AUD JPY, ini adalah panjang wave 3. Kejap. Ini adalah jarak wave 3. Okey, jarak wave 3. Kalau kita lihat, wave 3 di sini adalah lebih pendek daripada wave 1. Betul? Ini wave 3. Maksudnya, wave 5 tak boleh lebih panjang daripada sini. Wave 3 tak perlu paling panjang. Dia tak boleh paling pendek. Itu syarat dia. Kalau wave 1 panjang, wave 3 pendek, wave 5 kena lagi pendek. Dia tak boleh paling pendek. Salah tu. Bila kita kata wave 3 kena paling panjang. Tak boleh. Itu bukan. Dia tak boleh paling pendek. Tu dia. Jadi maksudnya, wave 5 ni tak akan sampai lebih daripada panjang wave 3. Faham tak? Ni tak boleh lebih panjang daripada tu.
Jadi kalau dia nak sampai begitu, di sini the only way ada dua. Sama ada pergerakan ni dah habis, di mana kita dah ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Lepas tu kita ada 1, 2 dan 3. Itu satu. Nombor dua adalah di sini kita akan ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Pergerakan diagonal. Faham tak? 3 kat sini. Satu lagi kemungkinan dia adalah ini adalah wave 3, ini 4, ini 5 dan ini adalah 3. Di mana kita sedang menghabiskan wave 4. Tak kisah. Apa pun, mana satu dia nak buat dekat situ, 1, 2 dan 3, kita sampai equilibrium, view kita masih di sini akan buat at least 3 swing. Nampak tak? Dalam 3-3 senario. Faham? Dalam 3-3 cerita tu, sini akan ada 3 swing bounce. Dalam 3-3, satu yang kita lukis sekarang ni, nombor 2 adalah kita nak jatuh ke bawah. Nombor 3 adalah kita extendkan 3, ini wave 4. 4 ini kat sini. Dalam 3-3 cerita tu, di sini 100% akan ada 3 wave bounce. Dalam 3-3 cerita tu. Nampak Biar? Dalam ketiga-tiga senario tu. Boleh? Kita cari mana yang probability dia paling tinggi. Tiga-tiga. Kesemua 3 senario daripada sudut structure, dalam kawasan ni akan ada 3 wave bounce. At least. Sekurang-kurangnya. Paku. Apa benda paku? Itu sebab itu kita tunggu 2 fractals. 2 pecahan trend. 2 pecahan trend. Dan sama ada ini nak buat 1, 2, 3, 4, 5 macam tu, apa pun di sini akan ada wave 2. Faham tak? Dalam H1 dalam H1, sekejap saya buang ni dulu. Dalam H1, H4. Dalam H4, daripada box ni akan ada wave 2 sekurang-kurangnya. Ini 1, 2, 1. Kalau nak jatuh dengan laju 2. Ataupun ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3. Antara 2. Kalau dia nak jatuh. Apa pun akan ada 3 wave ni. Sebab itu 50% anda ambil profit. Bukan ambil profit. Lock some profit, keluar separuh. Dan separuh lagi anda letakkan bawah ni. Faham Sufi? Kimi? Itu CAT JPY. Itu AUD JPY. Structure yang sama untuk CAT JPY. Structure yang sama. Cerita sama. Faham? Cerita yang sama. Dekat daily pun sama. Sama ada kita akan ada extension ataupun CAT JPY tak ada masalah. AUD JPY saya boleh je nak tukar. Kalau setakat Elliott wave, saya boleh jadikan ini macam ni. Ini 1, ini 2. Lepas tu ini semua adalah wave 1. Nampak tak? Ni wave 2 dan kita tak ada overlap. Kalau saya tak nak wave 3 paling pendek. Nampak tak Hami? Kalau saya tak nak wave 3 paling pendek. Boleh je.
Macam tu. Tak langgar pun syarat elite wave kan. Ini wave 3 paling panjang. Kalau setakat elite wave. Sebab tu jangan percaya elite wave. Jangan percaya elite wave. Percaya kepada correlation, structure dan momentum. Kalau setakat elite wave, saya boleh buat macam tu. Nampak tak? Tak langgar pun hukum. Mana ada langgar hukum? Asalkan wave 3 dia tak overlap. Dan 3 tak paling pendek. Maksudnya internal. Internal ni. Internal 1 dan 4 ni tak boleh bersilang. Kalau setakat elite wave. Jadi jangan percaya elite wave. Percaya kepada correlation. Kenapa kita melihat kepada struktur ni? Disebabkan oleh indeks. Kenapa kita melihat struktur ni? Disebabkan oleh yen pair. Bukannya cuma elite wave ni cuma pemetaan. Jangan percaya dia. Saya boleh letakkan macam-macam supaya tak langgar hukum elite wave. Kalau setakat elite wave. Tapi gunakan correlation. Kita masih katakan ini ke atas disebabkan oleh saya masih melihat untuk indeks masih lagi ada pergerakan ke atas. Bagaimanapun indeks will do this. Kalau indeks buat yang ni, AUD JPY ni akan buat wave 2. Faham? Dah tu kenapa indeks tu jatuh dan kita lukis yen pair ke atas. Now, kalau anda katakan benda tu, tunjukkan kepada saya kenapa indeks sekarang ke atas, yen pair bergerak ke bawah tadi petang tadi, yang ini. Yang ini, kalau kita katakan straight correlation 2, pergerakan ni ke bawah, sedangkan indeks kat sini, struktur yang sama ke atas. Macam mana tu? Sebab tu jangan kata straight. Fahamkan kalau indeks naik dan kenaikan dia bukan disebabkan oleh kelemahan yen, bukan cerita yen, apa cerita indeks kat sini? Antara dua mata wang, US dollar ataupun yen. Indeks naik, sepatutnya XXXJPY naik. Betul tak? Sophie dah pakai bahasa tinggi ya? Mesti. Kau bahasa mana ni Sophie? Mesti. Kena tengok 3. Bila anda tengok indeks naik, sepatutnya yen pair naik. Tapi dalam struktur ini, tak. Yen pair tengah junam. Ini tengah junam pada waktu tu. Waktu ni, GJ jatuh. AUD JPY jatuh. Struktur pagi tadi. Dia tak dapat anda tengok 2. Anda kena tengok 3. Kalau lihat indeks sedang bergerak melakukan something, tengok adakah faktor dia yen atau tak. Kalau bukan yen, ini selagi dia tak ada 1618, itu adalah US dollar. Itu adalah US dollar. So, pada waktu ini, semasa pergerakan ini, kita ada US dollar dynamic. Correction, yes. Tapi the thing is, apa dynamic dia? Apa yang sedang menggerakkan dia? Adakah dia US dollar ataupun yen? Dua tu je. US dollar ataupun yen. Value ataupun funding ataupun kepada cash. Funding ataupun cash. Dua tu je. Jadi pergerakan semasa pagi tadi, siang tadi, sebelum London Open, Asian session was dominated by US dollar. US dollar punya move.
Sebab itu, kita nampak biarpun ini naik, Euro JPY jatuh pagi tadi, but sebaliknya kalau kita tengok USD JPY pada waktu ni jatuh, dan kejatuhan dia kita nak kata yen kuat tak dapat sebab indeks naik. Anda tak dapat katakan yen kuat. Jadi that move was US dollar move. US dollar punya weakness. Sebab itulah kita nampak Euro US dollar pagi tadi, Euro US dollar menaik. Itu sebab dia. Euro US dollar menaik. Euro US dollar melemah yang ini. Pergerakan ini. The move was US dollar punya move. Apa dia? The thing is, mana satu move yang kita dapat trade, itu lebih penting, betul tak? Oh, instructor masih off lah. Ikut masuk lagi. PK kan PK kan macam ni. Hami, saya nampak nama baru, saya seronok. Nama-nama lama bukan tak penting, penting Sufi. Sabar Sufi. Tapi saya suka nak ajak Hami ikut kita punya sesi hari-hari ya. Bila anda nampak structure dalam fractal, kalau tak faham fractal tak apa, dalam time frame. Okey. Jadi kalau anda lihat map dia adalah indeks. Anda nampak indeks. Indeks naik. Kalau indeks naik, dia tiga je. Indeks sebagai map. Indeks sebagai map. Bila anda tengok indeks naik, anda tahu nombor satu, yen tak dapat kuat. Sama ada yen sideways ataupun yen lemah. Dua tu. Automatik anda tengok. Anda tengok yen pair. Kalau anda nampak yen pair, cerita kita tadi yen pair, structure pagi tadi, yen pair anda nampak yen pair jatuh. Soalan dia, adakah ini disebab, kalau yen pair jatuh, sama ada yang sebelah ni adalah lemah ataupun yang ini kuat. Faham tak Mi? Benda ni yang kita cover. Ikut hari-hari. Ikut hari-hari. Hari-hari kita cerita benda ni. Direct anda tengok, adakah dia kawan JPY ni ataupun JPY yang kuat. Kalau kita nampak indeks naik, JPY tak dapat nak kuat. Pada masa yang sama, kita nampak USD JPY tadi, pada time frame ataupun structure yang sama, kita nampak dia pun turun. Tapi kalau yen pair semua ni turun, kenapa indeks naik? Di situlah bila anda menggunakan correlation, anda tak dapat guna dua. Satu lagi faktor yang ramai tak masukkan adalah dolar. Okey? Kita tak buka lagi dolar index sekejap. Mana chart dolar index? I'm sure pada chart yang sama, waktu yang sama, dolar index ni akan buat yang ni. Sekejap kita buka dolar index. Mana dolar index kita ni? Okey. Ni adalah dolar index. Structure pagi tadi. Okey, structure pagi tadi. Nampak? Structure pagi tadi. Time frame yang sama. Bukan cumanya anda kena tengok adakah dolar ataupun yen. Itu je. Adakah dolar ataupun yen. Jadi kalau dia adalah yen, jadi pergerakan akan menjadi trending. Kalau dia adalah dolar, pergerakan akan jadi lebih macam ni. Setiap kali dolar, dia adalah lebih macam ni dalam pasaran.
Pergerakan pasaran bukan trend. Trend adalah sentiment. Trend adalah untuk shorter term. Trend adalah kepada momentum dan juga structure punya move yang lebih jelas, lebih nampak. Itu adalah bila pergerakan dipengaruhi oleh yen, bukan dipengaruhi oleh US dollar. Yen pair jatuh, termasuk US dollar JPY, tapi indeks naik. Automatik anda tengok dolar. Kalau anda nampak dolar jatuh, ini naik, ini tak dapat yen kuat. Maksudnya di sini, indeks naik, dolar jatuh, setiap masa salah satu kena sideways. JPY sideways. Dia tak dapat tiga-tiga trend. Kalau tiga-tiga trend, kita akan ada flat line. Satu flat line. Kalau dolar lemah, JPY pun trend ke bawah, indeks ke atas, USD JPY jadi line ke kanan. Tak dapat. Kena tengok market daripada sudut tiga. Bukan tak dapat tengok dua. Tu dia. Okey, so apa peluang dagangan? Masih tak ada perubahan daripada apa yang kita bincangkan sejak minggu lepas. AUD JPY, CAD JPY, DAX, DE 40, Germany 40 ataupun kepada US 30. Lain-lain saya tak nampak any structure yang habis pada waktu ini. US 30 kita ada bounce daripada 3 wave, daripada 3 leg. Ini daripada 3 leg dan kita ada bounce. So sini pun dijangka akan ada sekurang-kurangnya 3. JXY index, Japanese Yen Index ada. Indeks tu kadang-kadang depend kepada anda ambil source dia dari mana. Kita ada Euro Index, kita ada indeks untuk mata wang, kita ada untuk Dollar Index, kita ada untuk Australian Dollar Index. Semua indeks-indeks mata wang tu ada. Yang tak ada ringgit ada tak dia punya indeks. Dan depend, indeks tu digunakan oleh siapa. Jadi untuk dollar index, dia adalah against 6 mata wang utama dan iaitu yang banyak diguna pakai dalam exchange rate dia. But kalau tanya saya, indeks berkenaan dah kena rombak sepatutnya. Sebabnya antara rakan dagang besar kepada US adalah China. Faham? Masalahnya, mata wang China ni, dia menggunakan dynamic pegging. Macam ringgit dahulu, 3.7 kita peg kan. Macam China, dia buat daily punya median rate. Tiap-tiap hari dia pastikan Chinese Yuan, USD CNH berada 2% yang 9.15 pagi. Anda tengok tiap-tiap hari, pukul 9.15 pagi, People's Bank of China akan mengeluarkan mid rate untuk USD CNH. Dan itu ada, kalau mereka yang suka trade kecil-kecil, itu ada pengaruh kepada AUD JPY, AUD US dollar. Okey? Jadi masalah dengan nak gunakan Chinese Yuan dalam indeks sebab dia bukan free float lah, maksudnya dia tidak memberikan penilaian sebenar. Jadi kalau tanya saya, sekarang ni disebabkan perubahan jenis ekonomi, adakah indeks ni relevan tak untuk nyatakan penilaian? Selain daripada dollar index, yang lain-lain tak dapat nak pakai. Faham tak, Amin? Maksud saya, Japanese Yen Index, UK Pound Sterling Index, Euro Index tak dapat nak pakai. Kenapa dollar index dapat pakai? Sebab dia
lebih hampir 60% adalah against euro. Jadi euro adalah antara rakan dagang besar dia. Tapi kalau kita tengok ekspor US antara banyaknya adalah Kanada dan Mexico. Jadi kenapa mata wang Mexico tu tak dimasukkan dalam indeks? Jadi itu jadi persoalan kepada whether that index represent overall dolar punya kekuatan. Nampak tak? Jadi kita nak kata, oh dolar, kita tengok dolar index. Itu value dia. Itu masalahnya kalau kita ambil satu. Kalau kita kata ringgit, kita nak tengok ringgit against apa? Ringgit against US dollar. Okey, US dollar kuat, ringgit jatuh. Pada masa yang sama, ringgit naik dengan Singapore dollar. Adakah ringgit lebih bernilai berbanding dengan Singapore dollar? Fikirkan. Best kan mata wang ni? Seronok. Bila kita nak dapat valuation, payah. Okey, sebelum saya merepek sampai habis masa, ada 20 minit lagi. Kita tengok market dulu boleh? Okay, so US 30, it is bouncing from sini. Ini tak perlu habis kat sini dan boleh naik. Faham? Senario awal tadi, yang US 500 tadi, ataupun kita dah ada 1, 2, ni yang saya kata tadi, ini wave 2. Kimi, nampak Kimi? Ini wave 2 dan kita ada 3, 4, 5, ini wave 3. Dan seterusnya kita ada besar lagi. Tak tambat dah ringgit dengan USD. Proses penambatan tu adalah satu yang mahal. Kenapa kita tak dapat tambatkan lagi mata wang kita? Of course, penambatan mata wang tu boleh membantu kepada pelabur. Kenapa? Contoh, anda melabur ke Singapura dan anda tahu kos anda. Aku nak buka kedai, so anda kena kira kos dekat Singapura. Tapi duit anda dalam ringgit. Jadi kalau anda nak melabur, anda memang tahu kos anda tak turun, tak naik. Kos. Itu bagus. Jadi anda tengok kos dia, exchange rate, oh, Singapore dollar RM3. Okey, buka kedai kat Mustafa. Dia kata harga 2 juta. Jadi aku perlukan 6 juta. Okey, itu. Tak ada kos apa-apa, tak ada naik turun. Kita okey. Tapi kalau ada turun naik exchange rate, anda nak reserve kedai kat sana, anda nak buka perniagaan dan kos asal anda 6 juta, tiba-tiba ringgit jatuh 8 juta jadi. Aduh, duduk menung. ini cerita sebenar. Adalah kawan, ini cerita sebenar ni. Adalah, faham. Tapi penambatan mata wang tu adalah satu proses mahal di mana kita kena pastikan bahawa lain-lain aset dia kena bersesuaian. Sebab setiap kali orang melabur, kalau melibatkan satu jumlah yang besar, dia akan hedgekan kepada sebarang risk daripada sudut exchange rate. Kalau tak ada, maybe daripada sudut nak keluarkan duit dan juga kepada cukai. Tak apa. Saya panjang cerita dia pasal nak cerita tu. Yes, ada bagus, ada tak bagus. Yang tak bagusnya dia mahal. Dan memastikan bahawa ada bagus, ada tak bagus lah. Memastikan bahawa penilaian seiring dengan penilaian kos, penilaian harga tambatan tadi. So kalau anda tambat RM3, katalah anda buka McDonald. Saya bagi contoh. Anda buka dekat JB, anda buka kat Johor. Satu buka kat Singapura, anda ambil 2 franchise. Satu franchise Malaysia, satu franchise Singapura. Singapura anda buat halal McD. Contoh. Jadi apa yang anda buat adalah anda kata duit kita ditambat. The thing is, dekat Singapura, duit dia free float. Jadi, katalah duit dia jatuh dan kos-kos lain kos-kos lain mahal. Harga Big Mac kat sana mungkin naik. Okey, Singapore dollar jatuh menyebabkan import untuk beef apa lain semua
jadi mahal. Harga Big Mac naik. Tapi duit dekat Singapura, outlet anda dekat JB tadi, harga tak naik. Harga kekal. Franchise, anda tak dapat main macam burger tepi jalan. Hari ini RM1.50, besok RM1.7. Hari hujan turun harga, tak dapat. Anda kena ikut franchise punya book, ikut harga dia. Jadi tak dapat lah signboard tu tukar setiap hari kan. Jadi the thing is, daripada sudut bookkeeping, kalau masih customer masih membeli, yang dekat Singapura, dalam buku, anda sebenarnya is getting more. Okay. By the time anda nak keluarkan duit balik, $SGD tadi tengah jatuh. Kalau kejatuhan dia tak seiring dengan anda punya pendapatan tadi tak seiring dengan kejatuhan. Kata kejatuhan mata wang sebanyak 20% dalam tempoh 2 tahun. Dan perolehan anda tak sampai. Sebenarnya anda sedang rugi. Ada bagus, ada tak bagusnya. Bukan, Big Mac Index lain cerita. Big Mac Index tu adalah kepada fundamental penilaian. Saya tak subscribe kepada pendapat Big Mac Index. Tu lain. I'm talking about penambatan mata wang. Ada bagus, ada tak bagusnya. Okey. Kata tak nak merepek, tapi dia merepek lain juga. Ada lagi 16 minit. Okey. So, bagi mereka yang ada entry di sini, you are getting close kepada 50%. Ni yang kita bincangkan pada minggu lepas untuk US30. Dia tak perlu buat ke bawah ni. So, if 50% sampai, keluar separuh dan alihkan BE anda kat bawah swing tu. Ini apa yang kita bincangkan minggu lepas. Tapi bagi mereka yang tak sempat entry pada ni, tak apa. Kalau dia buat yang ini. Okey, kalau dia buat ke bawah lagi. Ini US30. Next adalah lain-lain tak ada untuk indeks kecuali untuk apa kawan ni? DAX. Untuk DAX anda tak masuk di sini. Ini adalah flat. Sekiranya dia buat 4 ni dan anda ada peluang. Hanya jika dia buat 4. Jangan kejar dekat sini. Hanya jika dia buat 4. Okey, itu adalah untuk DAX. Itu adalah H4 punya entry. Hanya jika dia buat 4. Anda dapat kira dia apabila dia break W ni nanti. Aden baru tarik Fibo. Lain daripada tu, Yen Pay lain, AUD JPY sepatutnya dah enter. Third 50%. Ini adalah apa yang kita bincangkan pada Jumaat lepas. Jadi 50% dekat sini nanti dan kita tunggu apa decision dia. Okey, itu adalah untuk apa ni? AUD JPY. Pilih salah satu, CAD JPY pun cerita yang sama. So one more low before dia naik ke atas. Ataupun dah habis. Ni boleh habis or whatever. Tapi tak kisah, ini berada dalam kawasan equilibrium. Okey, ini berada dalam kawasan equilibrium. Boleh tak dia buat ke bawah lagi? Boleh? Boleh tak dia naik terus? Boleh. Apapun dia dah sampai kawasan itu. Okey, ni adalah apa yang kita bincangkan pada Jumaat lepas. Lain, nothing. Gold tak ada. Saya cuma minat gold sekiranya dia buat satu lagi high. Satu lagi high. Dia boleh turun lagi ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Then, ini saya minat. Itu akan confirmkan ini sebagai motif 5. Kalau dia dekat sini, ini baru, ini 3. 1, 2, 3. Kita boleh katakan ini flat. 3. Lepas tu, 1, 2, 3. 1, 2, 3 dah habis. 3 ke bawah. Jadi jangan long di sini. Tak. Tak. Struktur kenaikan dia 3. Kalau dia buat 1, 2, 3, 4, 5 dan kita tunggu 3 baru kita masuk.
Dia sentiasa 53, 53. Masih buy, yes. Sebab ini adalah 1, 2, 3 kalau dia jatuh pun. Jadi kita masih dalam buyer market. 3. But tempat nak masuk dia hanya jika ini menjadi 5. Okey. Sini kita dah ada 3, 5, 3, 5 dan kita tunggu 3 dan another 5. Dia 53, 53, 53 je. Okey. Jadi kena ada satu lagi high. Barulah anda trade gold. Baru ada sequence punya trend. Kalau tanya teknik saya tak trade ini. Kecuali satu dia break. Okey. Saya trade untuk silver. Silver ni lagi jelas dia punya structure. Lagi jelas. Kalau dia buat ke bawah ni, ini saya trade untuk silver. Okey. Kalau anda ikut apa yang kita bincangkan minggu lepas, kita juga menyentuh mengenai kawan ni. Menunjukkan there will be more weakness. Kalau sini pun buat 5, faham tak? Kalau sini buat 5 macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, saya akan jadikan sini A, B dan C. A, B dan C. Dan kita trunket Y. Dan 1, 2, 3. Faham? Kita kalau dia terus fly to the moon, kita kena bye-bye lagi, Pian. Macam tahun lepas bulan 3. 27, berapa hari bulan? Saya ingat lagi. Hari Isnin. Hari Isnin. Dia lepas FOMC. 24. Dia kena bye-bye. Hari Jumaat dia bye-bye. Hari Jumaat. Ni. Kawan ni. Kita tunggu apa waktu tu? Orang tengah sell, kita cari buy. Ni. Hari Jumaat kan? Tengok hari bulan dia. 23 tu hari Khamis. Hari Jumaat yang ni, yang ni. 23. Tu hari Khamis. 23. Jap tengok luar hari apa. Saya ingat hari Jumaat kata salah. Dia naik tak bagi can. 23 Isnin. Ni lah waktu ni. Bukan 23, bukan hari Jumaat. Hari Isnin 23, 24. Dapat bye-bye. Dapat bye-bye. Aduh, tu sakit. Cantik dah tunggu, cantik tempat ni jalan naik. Cantik dah dapat bye-bye. Itu sakit. Tak apa, Pian. InsyaAllah kita tunggu yang ini, Pian. Kita tunggu 2 ni. Yang tu dah lupakan sejarah lalu. Itu tak dapat buat apa kan. Yang sini tunggu miss satu pip. 1 poin. 1 poin. Yang sini yang paling lemah sekali. 1 poin. Spread kalau tambah dah masuk. Tapi tak apa, jangan kejar. Kalau 4 ni berlaku, kita masuk. Itu je. Kadang-kadang kita tunggu je. Tunggu je dapat bye-bye. Tengok je, setiap hari ada Lisa kan. Pedih tau, Sufi. Dia punya pedih tu lain macam. Nak tekan je. Kalau dulu tekan dah. Itu tak dapat dilupa. Tapi tak apa. Saya sempat masuk yang 2 ni. 2 ni dapat masuk. Tapi 2 di sini. Ni sini. Ni dapat masuk. Tapi dah keluar. Half of it saya masih carry. Half of it. 50%. Tapi nak buat macam mana? Yang US 500 saya ingat lagi ramai yang ikut kan waktu tu. US 500 kita dapat.
Yang tu kita pegang lama. Jadi kita tunggu sekali lagi lah. Sekarang ni market dijangka buat diagonal. US dollar dijangka buat diagonal. Kenapa saya kata diagonal? Sebab wave 3 tak boleh jadi paling pendek. Itulah cerita dia. Tapi tak kisah. Ni dah masuk. Kalau siapa yang masuk ikut yang hari Jumaat lepas, hampir nak BE. Okey? Dia tak perlu buat ke bawah dah. Kalau dia buat ke bawah, anda dah letak ni, kena BE, anda dah keluar separuh, kita tunggu balik yang 4 di sini. Kejadian tu. EJ tu kan. EJ Pian masih pegang rasanya. Lagi simple. Tak payah tunggu hari-hari, sukati dia lah. Yes, there will be a reset. Tapi belum sekarang. Kita tengoklah kalau COVID-19, kita tak minta lah. Ramai yang kata, Zul, kenapa dua ni belum jadi? Anda faham tak apa yang anda minta? Zul, kenapa sini tak jadi wave 2 ni? Faham tak ini cuma boleh berlaku apa punca dia? Apa yang orang minta saya lukis kat sini? Kenapa kita masih push higher? Janganlah doa benda yang tak elok. Dia belum nampak. Jangan buat. Itu cuma boleh berlaku. Satu, COVID-19. Kes dia makin teruk, makin teruk. Kita lockdown lagi. Faham tak? Kalau dia COVID-19. Nombor dua, entah apalah jadi. Taiwan, US, China. Nombor tiga, satu lagi. Dekat China, market jatuh entah apa. Anda sedang minta benda yang tak bagus. Saya tak dapat lukis benda yang tak bagus. Hanya berpandukan dua candle turun hari Jumaat lepas. Tak dapat. COVID-22. Saya tak dapat lukis benda tu. Itulah. Sejak petang tadi punya session, 3 orang, saya dah bagi tahu, saya tak akan jawab PM dekat ni. Saya remove friend. Jadi ini cuma boleh berlaku kalau benda-benda tu. Janganlah doakan yang tak baik-baik kan. COVID ni agenda Illuminati. Kan? Mereka dah lama rancang. Kita je tak tahu. Kan? So apa pun, kita masih push dia higher. Saya tak dapat lukis benda ni. Faham tak? Okey, itulah benda saya tak dapat lukis benda ni, Yes Ulbi. Saya tak dapat lukis benda ni. Belum masanya. Kalau dia dah tunjukkan, dan saya lukis. Saya tak dapat predict benda, saya tak dapat lukis benda yang tak nampak. Tak ada. Tak ada lagi. Ya. Dekat sini menunjukkan bibit-bibit. Ya. Ada tanda-tanda dia dah nak mula. Nampak? Dah ada. Mana dapat dia cuma jadi sana ni? Kan? Kalau kita nampak COVID kat situ 3 ekor. COVID kat sana 5 ekor. Sedap hidup kita kan. Nampak lari kan. Kalau dia cuma dapat kat sana je tak apa. Apa tu? 3 orang Wimon, Pian, Bang Rosdi. Tak dapat. Bukan. Bukan. Ya, gunakan grup kan. Saya yang hantar minggu lepas chat anda, saya nak komen besok sesi besok saya komen yang 3 orang Fifi dan Sufi siapa Kimi saya komen chat anda besok sambil kita buat dekat sini besok. Okey, so tak ada lain. Saya cuma tengok US 30. Kalau anda tak entry kat sini, kita tunggu kalau dia buat ke bawah. Kalau buat ke bawah, kita entry sini. Okey, yes, semua masih santai kan. Kita tengok macam China je kan. Mananya Wuhan tu apa? Tu tempat transit kapal terbang, kargo banyaknya. Jangan tak tahu. Memang tersebarnya, tak dapat. Okey. Jadi US 30, DAX pun sama,
Hanya jika dia buat ke bawah ni. Okey? Mana lagi? AUD JPY. AUD JPY anda sepatutnya dah masuk. Okey, dan juga kepada CAD JPY pun sama. Semua dah dalam area. Ni benda-benda kita bincangkan Jumaat lepas. Semua dah masuk. Tak perlu buat bawah lagi, tak perlu. Struktur dalam dia kalau ada tengok M15 cukup. Faham tak? Ini cukup. Saya letak macam ni je. 3, 4, nah. Cukup. Siapa cakap tak boleh? Cukup. Sebab itu saya tak peduli kepada ngam-ngam nak tengok setiap lekuk. Saya cuma letak dekat limit order dah habis cerita 100%. Saya tak pergi tengok. Lepas tu letak alert. Dah habis kerja aku. Tak ada nak pergi tengok chart 5 minit sekali tengok. Naik turun. Banyak cerita. Nak tunggu market meriah dulu. Baru best. Misteri cut loss. Faham? Okey. Tak ada lain. The same outlook. The same sama. Kita sedang menjangkakan US dollar masih ada kekuatan. Yen pair masih retrace, indeks tengah retrace. Pergerakan ini habis dan kita nampak trend. Okey, di sini dan kita akan lihat trend untuk H4. Ya, bagi mereka yang ni yen pair mungkin dah habis, indeks pun mungkin dah habis, tapi dolar belum lagi lemah. Belum. Ya, tak dapat dolar lemah kalau anda nak katakan indeks naik dekat sini. Belum. Dan GU sampai, dan baru dolar lemah. Dan pada waktu tu baru indeks pecut wave 3. Wave 3 dalam 3. Mana? Ni. Dah tengok, dia tak tengok. Sini akan jadi wave 1, 2, ni. 3. Tu dia. Okey? Okey? Itu saja daripada saya. Ikut lagi sesi kita besok. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Esok kita akan mula balik kepada pembinaan minda pedagang. Topik dia hari Rabu, jangan miss sebab kita akan banyak ceritakan pasal position sizing model. Saya akan bagi satu homework untuk anda buat, dan buat dia untuk tempoh 3 bulan. 3 bulan. Dan bagi mereka yang berminat, bagi tahu. Dan nanti kita akan buat something. Hari Rabu, jangan miss. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.